العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم muslimin muslimat rahimakumullah alhamdulillah setinggi-tinggi syukur dirapatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan, taufik, hidayah dan inayah. InsyaAllah kita meneruskan amal yang diperintah oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, malam ini adalah malam yang ke-20 daripada bulan Rajab. Dan saya dipahamkan tengok dekat ada YouTube di atas bahawa di Sempang Renggam malam ini ada satu program yang begitu besar yang diadakan oleh Jabatan Agama bagi Johor. Walau bagaimanapun alhamdulillah kita sama-sama meraihkannya di dalam majlis yang sama di majlis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, bahawa kita masih lagi memberikan maklum kepada perbincangan kita di dalam kaitan sembahyang, yang mana sembahyang itu dimaklumkan oleh orang alim 50 waktu itu, 50 sembahyang itu dengan setiap daripada sembahyangnya yaitu 2 rakaat. Itu walau bagaimanapun jadinya kok bila jadi 5 waktu, ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Apakah perkara yang menjadikan yang demikian itu? Maka kita insyaAllah sekurang-kurang sembahyang di dalam kita punya sembahyang yang kita lakukan, yaitu pertama sekali yaitu sembahyang 1 rakaat. InsyaAllah semua maklum bahawa sembahyang yang 1 rakaat itu kita selalu adalah pada sembahyang yang sunat 1 rakaat, yaitu sembahyang witir lah, tak ada yang lain. Sembahyang 1 rakaat itu sekurang-kurangnya yaitu sembahyang witir. Disebut witir itu yaitu sembahyang yang ganjil. Walau bagaimanapun, maka sembahyang witir itu sebenarnya adalah yang sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Itu 11. Walau bagaimanapun boleh memada dilakukan dengan 1 rakaat. Maka rupanya ada beberapa lagi sembahyang yang dibolehkan, yang diharuskan memada dengan sembahyang 1 rakaat. Bukan sembahyang witir sahaja. Di dalam kuliahnya maka diberi maklum bahawa sembahyang yang 1 rakaat itu maknanya dilakukan pada sembahyang yang syiddatul khauf. Dah disebut banyak kali jugalah sembahyang syiddatul khauf itu. Syiddatul khauf bukan di dalam peperangan. Kalau kita melihat di dalam buku yang kitab-kitab yang lama, bahawa syiddatul khauf itu adalah sembahyang di dalam peperangan.
Walau bagaimanapun rupanya ada beberapa perkara sembahyang yang disebut dengan syiddatul khauf itu, dan juga sembahyangnya memada dengan satu rakaat saja. Sembahyang syiddatul khauf yang kedua yang diberi maklum yaitu sembahyang yang dinamakan sembahyang menghormati waktu. Sembahyang yang menghormati waktu itu rupanya hanya maknanya harus dikerjakan dengan satu rakaat. Sembahyang syiddatul khauf itu tadi satu rakaat, yaitu contoh sembahyang Jumaat. Yang paling kita kena perhati yaitu contoh sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ini maknanya dia tidak boleh rosak. Kalau rosak maka tak boleh diganti kecuali dengan sembahyang zuhur. Jadi kalau rosak, contoh di dalam sembahyang Jumaat, maka imam berlaku batal di rakaat yang pertama. Imam berlaku batal di dalam rakaat yang pertama. Tiba-tiba rakaat yang pertama imam belum habis baca Fatihah, maka imam tombang. Contoh, imam tombang. Maka bagaimana nak menyelesaikan imam tombang ini sebelum sempurna rakaat yang pertama? Maka di dalam keadaan itu takkan imam tombang dibiarkan. Takkan semua nak batalkan solat. Maka apabila rosaknya begitu, pastinya ada yang menggantikan imam, dan keadaan imam tadi yang tombang tadi ada beberapa makmum yang faham kaedah untuk melaksanakan sembahyang dinamakan sembahyang syiddatul khauf tadi. Jadi contoh ada 4-5 orang yang membantu imam tadi di dalam keadaan sembahyang. Macam mana pergerakan dia tadi tu, dia kena faham bahawa pergerakan sembahyang, sebab sembahyang Jumaat ini maka tak boleh diganti kecuali apa? Kecuali yang tidak dapat mengetahui. Jadi keadaan tadi tu agak-agak dalam keadaan yang membantu imam tadi tu, maka inilah yang dinamakan syiddatul khauf tadi, iaitu mereka meneruskan sembahyangnya. Apabila imam tombang, maka digantikan dengan imam yang lain meneruskan sembahyang Jumaat. Dan beberapa makmum yang membantu tadi juga dia terus mengikuti imam yang ada yang menggantikan sembahyang tadi tu. Maka dia mengikuti, sebab sembahyang Jumaat ini tidak sah kecuali mendapat satu rakaat bersama-sama dengan imam. Betul saya? Mesti dia dapat satu rakaat bersama-sama dengan imam, maka baru sah sembahyangnya. Jadi manakala imam digantikan oleh imam yang lain, maka makmum tadi tu yang belum habis daripada dapat satu rakaat bersama dengan imam, belum dapat rukuk bersama dengan imam, maka belum dapat satu rakaat bersama dengan imam. Maka makmum tadi yang membantu imam tadi itu dalam keadaan yang pengsan, yang dah tak dapat berbuat apa, maka mereka meneruskan sembahyangnya dalam keadaan yang apa cara sekalipun, sehingga dia dapat menyelesaikan sembahyangnya dengan satu rakaat bersama-sama dengan imam yang menggantikan. Maka dibenarkan untuk menyelesaikan satu rakaat itu saja sudah memada untuk mendapat satu rakaat bersama dengan imam, dan sahlah sembahyang Jumaatnya. Gitu dia punya kehebatan sembahyang Jumaat ni. Jadi kena anehnya, agak-agaklah kalau pengsan imam macam itu, maka kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan keadaan sehingga tidak merosakkan sembahyang Jumaat selanjutnya dan seterusnya. Apalagi makmum-makmum yang ratusan orang di bawahnya sana,
Kalau sekiranya dibatalkan sembahyang itu dengan kaedah yang tidak mengetahui cara penyelesaian tadi, maka sembahyang itu belum lagi makmum dapat satu rakaat, maka makmum tidak boleh mufaraqah. Tapi kalau dah dapat satu rakaat bersama dengan imam, contohnya imam tadi di dalam tombang di dalam rakaat yang kedua, maka makmum sudah dapat menyelesaikan masalahnya dengan sendiri-sendiri. Makmum boleh mufaraqah dan boleh meneruskan sembahyang yang satu rakaat lagi dengan sembahyang sendiri. Maka selesailah dia punya sembahyang Jumatnya. Tetapi kalau dia tak dapat menyelesaikan dengan mufaraqah tadi itu, maka dia akan meneruskan sembahyangnya dengan sempurna 4 rakaat. Gitu. Sebab dia tak dapat nak menyelesaikan dengan mufaraqah, maka tak payah ubah niat, dia meneruskan sembahyang dengan yang terus kepada sembahyang 4 rakaat. Makna itu penyelesaian yang bagi makmum lah kalau sekiranya dah dapat satu rakaat bersama dengan imam. Tetapi kalau belum dapat tadi itu, maka wajiblah dengan menggantikan imam yang ada. Lepas itu yang membantu tadi sembahyang yang syiddatul khauf tadi, maka dia boleh menyelesaikan dengan kaedah satu rakaat. Maka itulah kebenaran untuk sekurang-kurang sembahyang syiddatul khauf itu. Ya, itu kena jelas, faham untuk menyelesaikan masalah itu. Sebab sembahyang Jumat sembahyang yang aneh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam keadaan syiddatul khauf tadi yang ketiga, yaitu sembahyang yang dikatakan bahawa menghormati waktu tadi tu. Sembahyang menghormati waktu maknanya ulama memberi maklum bahawa memada juga dengan satu rakaat. Dia menyelesaikan masalah sembahyang menghormati waktu, maka memada dengan sembahyang sekurang-kurangnya satu rakaat. Bermula dengan takbiratul ihram dan berakhirlah dengan satu rakaat tadi, kaedah sembahyang di dalam niat hatinya sampailah kepada salamnya di dalam satu rakaat. Itu perkara yang berkaitan dengan sembahyang yang perlu kita awasi, iaitu memang benda ni memang jarang sangat berlaku. Dan kita apabila berlaku itu, mana kita boleh melihat bagaimana keadaan itu yang ditunjuk kepada kita oleh orang-orang yang faham mengenainya, maka kaedahnya begitulah. Contohnya imam tombang tadi itu, maka sekiranya tidak ada siapa yang mengganti daripada belakangnya tadi itu, maka di mana sahaja mereka faham yang menggantikan, maka dia wajib menggantikan. Walaupun jarak jauh perjalanan daripada hujung sana sampailah dibiarkan gitu, maka dia wajib menggantikan sembahyang pada sembahyang Jumaat tadi itu. Sebab apa? Sebab supaya sembahyang Jumaat ini tidak terkendala gitu. Jadi ini bukan perkara yang mudah lah, maknanya begitu. Kecuali dia memang faham betul kaedah itu. Sebab itu faqih fiddin itu nak kena banyak pengalaman di dalam hal-hal yang menyelesaikan perkara-perkara yang nadir di dalam solat itu. Jadi alhamdulillah, maka perkara-perkara itu. Kemudian yang sembahyang yang 2 rakaat itu, yaitu tadi sembahyang 1 rakaat. Sembahyang yang 2 rakaat, yaitu kita memang dah jelaslah bahawa sesungguhnya tak ada yang lain di dalam sembahyang fardu itu, yaitu sembahyang fardu subuhnya. Sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat sembahyang fardu subuh? Kerana dia di dalam waktu yang genting. Waktu yang genting macam mana, Ustaz? Waktu yang genting itu maksudnya di situ bahawa sesungguhnya sembahyang subuh itu akan menghadapi siang hari. Dan di dalam keadaan waktu yang siang itu, maka selepas daripada siang itu
maka kewajipan daripada kita adalah untuk menyambung kita punya kehidupan. Nah, ya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Itu kalau pada sembahyang Jumat, tapi pada sembahyang subuh pun macam itu jugalah keadaannya, bahawa sesungguhnya dia akan meneruskan segala kita punya program untuk mencari nafkah adalah perintah Allah dan satu kewajipan yang telah diamanahkan kepada kita untuk menghidupkan keadaan masyarakat di dalam kita punya keluarga gitu. Jadi alhamdulillah, maka itu memang dah menjadi urusan kita di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajipan selain daripada perintah solat tadi. Dan terusnya kepada sembahyang yang 3 rakaat. Yang 3 rakaat itu yaitu sembahyang, kalau yang wajib adalah sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib ini dipahamkan oleh orang alim bahawa sesungguhnya dia adalah sembahyang witir, yang mana dia akan witir yang membawa kepada malam. Witir yang membawa kepada malam. Kalau sembahyang witir itu saya dah beritahulah bahawa dia akan membawa siang kan. Jadi membawa kepada malam ini, maka dia tidak boleh dikurangkan daripada 3. Kerana itu dah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, begitu keadaannya, maka dibuatnya 3. Sebab itu orang alim kata bahawa dia adalah witir. Witir itu maknanya ganjil. Maka kalau ganjil itu witir yang sunat itu 1 rakaat, tetapi pada sembahyang maghrib itu witir yang membawa kepada malam tadi itu, maka tidak boleh dikurangkan. Memang begitulah keadaannya. Kemudian sembahyang 4 rakaat. Yang 4 rakaat ini yaitu sembahyang fardu zuhur, fardu asar dan fardu isya. Kenapa kok 4 rakaat? Kenapa kok tak 2 rakaat seterus semuanya? Kerana apa? Bahawa sesungguhnya sembahyang yang 4 rakaat itu maknanya sembahyang yang ada masa yang lapang. Masa yang lapang. Ya, contoh sembahyang isya, maknanya dia lepas daripada sembahyang isya itu ada masa lapang. Kemudian duhur pun macam itu juga, asar dalam keadaan begitu juga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan menjadi 2 rakaat sembahyang zuhur, sembahyang fardu asar dan sembahyang fardu isya ketika mana umat di dalam keadaan waktu yang sangat diperlukan. Itu yaitu dibenarkan untuk sembahyang sembahyang qasar bagi mereka yang di dalam keadaan musafir. Di dalam keadaan musafir. Maknanya di situ Allah telah pun memberikan kemudahan kepada, rukhsah kepada mereka-mereka yang dalam keadaan musafir itu mengikuti syarat-syaratnya, bahawa sembahyang yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Itu adalah sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah perkara-perkara yang berkaitannya. Di dalam sembahyang sunat pula. Di dalam itu tadi sembahyang fardu, sembahyang fardu. Di dalam sembahyang sunat, maka ada beberapa perkara yang kita perlu pahami juga. Apakah sebab-sebabnya? Mengapa sembahyang mayat itu berdiri terus? Itu bukan sunat, itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kenapa sembahyang mayat itu kok terus berdiri saja? Daripada mula takbir sampai kepada Assalamualaikum warahmatullahi, kok berdiri terus, kok tak ada rukuknya, tak ada sujudnya. Bahawa itu adalah satu yang kita faham, penghormatan terakhir kepada mayat. Maknanya tidak ada di dalam keadaan penghormatan terakhir itu. Kalau orang kafir, maka dia punya kaedahnya hanya tafakkur saja. Betul tafakkur. Dan satu perkara tafakkur ni kadang-kadang ada satu kesilapan yang paling besar.
iaitu mereka yang tidak faham berkaitan dengan syirik, ya, maka dia tafakur suka-suka. Contoh sambutan mengingati pahlawan gugur di medan perang. Di sana dibuat apa bang? Dibuat apa bang? Dibuat patung. Ini kan Malaysia kan? Dibuat patung yang merupakan bahawa ini adalah perkara yang perlu diingati sepanjang tahun apabila menyambut Hari Pahlawan. Mengingati pahlawan-pahlawan yang gugur di dalam medan peperangan mempertahankan keamanan negara. Ya, maka silapnya di situ. Maka orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang kurang paham berkaitan dengan tafakkur itu, maka dia mengikuti cara apa yang dibuat oleh orang kafir. Sebab itulah maka perkara itu mungkin berlaku dan sekarang mungkin sudah tidak berlaku kerana perkara-perkara yang berkaitannya itu telah mendapat pahaman yang jelas daripada orang-orang alim memberi maklum padanya. Jadi untuk sembahyang mayat itulah kaedahnya, bahawa kenapa kok tidak rukuk sujud, bahawa itu memang penghormatan terakhir yang telah disediakan, yang telah diatur carakan bagi orang Islam. Maka sembahyangnya dengan terus berdiri daripada takbiratul ihram sampailah kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam perkara yang sunat-sunat lagi, iaitu sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana kenapa dikaitkan dengan sembahyang yang aneh? Sembahyang gerhana itu iaitu sembahyang 2 rakaat, tetapi mempunyai satu kaedah yang berlainan daripada sembahyang-sembahyang yang lain. Walau bagaimanapun, maka dia boleh dikerjakan dengan sekurang-kurang sembahyangnya dengan tidak melakukan 2 rukuk dan 2 i'tidal, 2 Fatihah dan 2 surah. Mengapa kok jadi 2 begitu? Mungkin tuan-tuan ada makluman kenapa kok 2 rukuk 2 i'tidal? Ya, sesungguhnya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberi maklum oleh orang alim bahawa sesungguhnya makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, di dalam kita punya penglihatan dan di dalam kita punya maklum daripada cakar-wala yang terbesar di dalam kita punya ingatan. Apa yang makhluk yang terbesar? Ya, matahari dan bulan. Matahari itu lebih besar daripada bumi, bulan pun lebih besar daripada bumi. Maknanya dialah yang kita anggap bahawa makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegunaannya pun begitu besar. Ya. Kenapa makhluk keduanya ini dijadikan begitu keadaannya? Maka mengapa apabila berlaku gerhana, maka kita kena sembahyangnya 2 kali i'tidal, 2 kali rukuk. Cuba kita tengok di dalam surah Ar-Rahman. Kita boleh tengok di sana dan kita baca apa kehebatan kedua makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Mana makhluk yang besar begitu, maka dia sentiasa bertasbih. Husban maknanya bertasbih. Dan
tasbih itu maksudnya yaitu tidak ada tempat lain kecuali kita bertasbih yang wajibnya, yaitu yang di dalam sembahyang itulah kita bertasbih di mana? Di tempat rukuk dan di tempat sujud, begitu ya. Jadi oleh kerana di dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk yang terbesar itu, dan ada kalanya makhluk yang begitu besar itu juga adalah menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa? Ujiannya yaitu gerhana. Itu. Maknanya tidak adalah satu makhluk itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu daripada awal hingga akhir tidak ada yang mempunyai masalah. Gitu. Jadi Allah nak memberikan kepada kita contoh-contoh bahawa kebesaran makhluk-makhluk itu semua ada ujian daripada Allah. Sebab itulah maka oleh kerana kebesaran mereka itu dengan keupayaan kegunaan manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menjadikan sembahyang gerhana itu dengan keadaan yang macam itu. Ya. Jadi kita 2 rukuk dan 2 i'tidal, 2 Fatihah dan 2 surah. Tidak ada sembahyang yang lain yang dilakukan seperti itu, yaitu kecuali pada sembahyang gerhana. Subhanallah ya Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, dan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang ini, ya, yang perlu kita pahami lebih-lebih lagi pada sembahyang Jumaat. Ya. Maka satu persatu kita telah diberikan maklum oleh orang alim bagaimana cara menyelesaikan masalah itu tadi. Maka semuanya kita akan diberitahu. Ya. Jadi perkara-perkara yang menyelesaikan itu maka perlu diketahui oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang dipertanggungjawabkan di dalam hal-hal yang berkaitannya, yaitu imam-imam dan bilal-bilal. Makmum-makmum ini kalau sekiranya dia lebih faham, maka kalau bilal dengan imam yang tak faham, maka siapa sahaja yang boleh menyelamatkan, maka wajiblah dia bertanggungjawab untuk menyelamatkan. Sembahyang Jumaat. Jadi supaya dia selamat, tidak perlu diganti dengan yang lain. Jadi perkara-perkara yang seperti itu maknanya memang nadir sangat, jarang berlaku. Tetapi bila berlaku itulah yang jadinya kalang kabut. Tetapi kalau yang kita telah mahir faham, maka kita tidak akan tergugat di dalam hal dan dapat menyelesaikan dengan sempurnanya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang ini sebenarnya ada banyak perkara yang kita perlu faham satu persatu untuk penyelesaian kita punya sembahyang dengan sempurna, yaitu di dalam perkara-perkara hay'ah. Perkara-perkara hay'ah. Perkara-perkara hay'ah atau sunat hay'ah yaitu terlalu banyak. Di antaranya perkara yang hay'ah itu yaitu satu mata. Satu mata hendaklah melihat ke tempat sujud. Perkara sunat hay'ah. Maksudnya sunat hay'ah itu maknanya sunat yang perlu kita fahami dan kita perlu lakukan. Mata kita sentiasa melihat kepada tempat sujud di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang. Apa tujuan kita melihat kepada tempat sujud? Ya, tujuannya bila berlaku sesuatu jatuh ke tempat sujud, maka kita dapat menyelesaikan dengan begitu faham. Macam mana cara nak mengelakkan batu? Macam mana cara nak menyentuh, nak membuang batu pada ketika kita sujud supaya tidak menyakitkan kita punya dahi. Jadi kita sentiasa kena pandang. Walau bagaimanapun kita sekarang sudah tidak perlu macam itu, Ustaz. Sebab kita masjid, kita punya surau,
maka sentiasa dibersihkan dengan apa? Dengan petugas-petugas yang telah diamanahkan untuk menjaga kebersihan masjid dan menggunakan kemudahan-kemudahan yang diberi oleh Allah, yaitu menggunakan mesin-mesin yang telah yang dibeli, yang diatur begitu. Jadi tidak perlu perkara-perkara ini berlaku. Ya. Dan kita melihat bahawa sesungguhnya di masa-masa yang berlalu, masa sekarang dah tak berlaku. Ustaz yang berlalu tak payah dicakap. Berlalu kita menggunakan siling biasa, siling rata aja. Maka lampu dipasang panjang-panjang. Di situlah maka tempat cicak bersembunyi di atas lampu tu, kerana dia akan menangkap mangsa yang lalu di lampu-lampu itu. Maka kita kena perhati baik-baik. Nak sembahyang jangan di bawah lampu, kerana adalah memberi mudarat. Ya, kadang-kadang kita tak faham, kita bawa sembahyang lampu tak hidup, tiba-tiba kita sembahyang tengah sujud, maka kita terasalah bagaimana banyaknya tai cecak di situ. Contoh. Tapi alhamdulillah sekarang dia tidak begitu keadaannya. Maka dan di dalam keadaan sembahyang ini, maka dia kata melafazkan niat. Yang kedua, tadi tempat sujud tadi tu kita kena perhati elok-elok supaya kita jauh daripada perkara yang berkaitan dengannya. Untuk nak menghindarkan supaya tidak berlaku sujud dua kali. Kalau sekiranya ada di situ pasir ataupun batu yang menyakitkan, boleh tak kita angkat kepala kita? Ya, kepala kita tak boleh diangkat sekali-sekali pun, kecuali kita geserkan dia, buang batu di situ dan tidak akan terangkat, dan terus kita letakkan balik ke mula. Kalau diangkat, maka sudah menjadi dua kali sujud, maka tidak sah. Gitu. Ini kaedah untuk sujud tadi itu. Yang keduanya iaitu meletakkan niat, melafazkan niat. Melafaz niat itu iaitu sebenarnya tidak ada di dalam sunnah sebenarnya. Ya, melafaz niat, usolli fardhu zuhri ke, usolli fardhu isya'i ke, maka sebenarnya tidak ada di dalam sunnah. Tetapi oleh kerana kita nak memimpin hati daripada kita sembahyang yang kita nak lakukan tadi itu, maka ulama memberikan supaya lafaz itu eloknya dibaca, eloknya sangat dibaca. Sebab itulah maka kita belajar daripada awal dekat sekolah, maka niat itu memang ditulis gitu dan sebagai dikatakan sunnah. Ya. Sunnah apa? Sunnah yang mengikut, sunnah yang telah dipikirkan ke bawah sesungguhnya dia adalah sangat perlu bagi memimpin hati di dalam kita punya niat di dalam niat sembahyang. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu yang paling diguna untuk kita lah. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita dah mahir, dah faham, maka untuk ambil yang wajib, aku sembahyang fardhu zuhur ikut imam kerana Allah Ta'ala, gitu ya. Jadi kita ambil yang perkara yang penting sekali di dalam sunat hayah. Yang ketiga sunat hayahnya iaitu mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Itu memang kita selalu lakukan. Walau bagaimanapun ada beberapa kaedah yang tidak membetuli. Itu adalah satu perkara yang melagakkan kita melakukan. Itu kalau nak angkat tangan, biarlah angkat tangan yang betul, maknanya sampai kepada atas bahu, bersentangan dengan telinga. Ya, begitu. Tak kiralah apa saja yang kita angkat, bukan hanya takbiratul ihram, tetapi semua angkat tangan ketika takbir intiqalat pun sebagaimana yang disunahkan, begitu keadaannya. Kemudian kata dia, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri,
dan meletakkan kedua-duanya di bawah dada dan di atas pusat. Itu memang kita dah faham sangatlah bahawa sesungguhnya itu adalah satu sunnah yang perlu dilakukan, kerana apabila diletak selain daripada tempat itu, maka kita lihat bahawa dia terlalu aneh. Terlalu aneh. Maknanya di atas pusat, di bawah dada. Kalau dia letaknya di bawah pusat, kata orang Jawa, domble kata dia. Kalau dia letak di atas dada, di atas, maka jadinya macam melampauan gitu. Tangan kanan tadi memegang kepada tangan yang kiri. Kemudian dia kata yang kelima iaitu saktah, iaitu berhenti sebentar di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Sebab itu kita kena berhenti. Kalau tak berhenti daripada takbiratul ihram sampai kepada kita nak baca doa iftitah itu tak berhenti, maka akan berlakulah seperti 2 kali takbir. Seperti 2 kali takbir. Tetapi kalau kita dapat mematuhi peraturan yang sebenar, takbiratul ihram itu dengan sempurna, Allahu Akbar, maka kita baca Allahu Akbaru kabira. InsyaAllah dia tidak akan berlaku seperti takbir 2 kali. Sebab kita baca Allahu Akbar. Sebab itu kita kena berhenti, saktah atau kena berhenti. Allahu Akbar, dah berhenti, baru baca Allahu Akbaru kabira. Tapi kalau Allahu Akbar kabira, dah 2 kali takbir. Itu dah kena jaga juga, sebab benda-benda itu akan melagakkan, akan kadang tidak mengesahkan sembahyang. Jadi sembahyang tidak sah kerana berlaku takbir 2 kali gitu. Jadi untuk nak mengelakkan daripada itu, maka orang alim memberikan bahawa nak mengelakkan daripada takbir 2 kali ataupun kita membaca doa iftitah tadi itu dengan keadaan yang tergesa-gesa, maka orang alim beri satu juga doa Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu doa iftitah yang disebut iftitah ringkas sebenarnya. Doa iftitah ringkas. Allahu Akbar, apa itu? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maka doa itu dibaca, maka 30 malaikat akan berlomba-lomba untuk mendapatkan doa itu. Sebab itu Allahu Akbar. Jadi perkara itu maka perlu kita awas betul-betul, kita awas supaya kita jangan tergesa dan sampai ditakdirkan macam takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu takbiratul ihram yang pertama. Kalau disambung lagi dengan wajah tu wajhiyah sampai wa minal musyrikin itu, maka yang kedua, sampai wa minal muslimin yang ketiga. Diingatkan kepada para jamaah bahawa sesungguhnya doa iftitah ini adalah doa yang sunat. Bila mana imam telah membaca Fatihah, maka jangan diteruskan lagi doa iftitah itu. Gitu. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Maka kita wajib mendengarkan bacaan Fatihah imam. Apa yang kita wajibnya? Bahawa wajib kita menelitikan bacaan-bacaan imam itu dengan kita menyatukan bacaan imam itu kepada hati. Apakah sebenarnya makna, kehendak, maksud dengan bacaan-bacaan Fatihah. Sekurang-kurangnya kita dapat selesai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin itu kita jelas faham akan maksud dan maknanya dan kehebatannya, maka itulah yang paling penting di dalam kita punya solat yang dikatakan dengan khusyuk tadi. Kerana kita lagi masih mendapatkan
mereka-mereka yang kurang jelas, yang kurang faham, imam dah baca Fatihah pun maka dia masih lagi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, maknanya dia tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam di dalam bacaan yang wajib itu. Jadi alhamdulillah, maka itu kena berhati-hati. Seterusnya yaitu saktah tadi tu, bersaktah tadi tu, maknanya dia berhenti selepas daripada takbiratul ihram kerana nak mencuraikan di antara sembahyang dengan di antara bacaan takbiratul ihram dengan bacaan doa iftitah. Gitu ya, baik. Jadi alhamdulillah. Kemudian yang keenamnya yaitu membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Tadi itu sebab itu disaktahkan sebelum daripada membaca takbiratul. Kemudian yang ketujuh yaitu saktah di antara doa iftitah dan apa lagi disebab tawazuh apa? Tawazuh. Apa dia? Saktah di antara doa iftitah dan tawajuh. Tawajuh ni maknanya dia akan membaca doa iftitah selepas daripada doa iftitah. Maknanya dia membaca apa bang? Dia akan membaca Fatihah kan? Membaca tawajuh sebelum membaca Al-Fatihah itu dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disebut tawajuh di situ. Dan satu ada bacaan yang lain apa? Lain baca a'udzubillah ta'awudz ya. Ta'awudz. Ini tawazuh. Ta'awudz. Ya, membaca ta'awudz sebelum daripada membaca Fatihah. Selepas daripada membaca doa iftitah tadi, maka sunat membaca ta'awudz. Ta'awudz wa tawazuh. Ta'awudz, iaitu membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Maknanya di sini kalau imam pun baca juga tetapi tidak dibaca dengan kuat. Setakat di antara ta'awudz dan Al-Fatihah itu iaitu disunatkan dengan saktah, maknanya dia kena bercerai di antara bacaan a'udzubillah tadi dengan bacaan Fatihah. Kemudian yaitu berhenti pada setiap ayat ketika membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah itu kerana berhenti daripada setiap ayat. Jadi dia kena baca satu persatu ayat itu, daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah kepada Waladhdallin amin. Itu iaitu berhentinya setakat mana? Iaitu setakat menarik nafas. Setakat menarik nafas. Kalau kita baca terus saja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka bacaan itu adalah menyalahi kaedah. Sebab itu dinamakan tidak wasal dan juga tidak waqaf. Jadi kena berhati-hatilah, walaupun sembahyang itu sembahyang dengan sembahyang sendiri, bukan jadi imam. Tapi kalau jadi imam itu memanglah dia pastikan bahawa kalau dia nak baca wasal yang betul, kalau dia nak baca yang waqaf yang betul. Jadi antara waqaf dengan wasal baca terus, maknanya menghidupkan barisan-barisan yang akhir daripada ayat disambung dengan ayat yang selanjutnya. Kemudian yang waqaf itu tadi itu maknanya inilah tadi kehendaknya, yaitu baca satu per satu. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ini main Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Confirm sembahyang tak sah sebab tidak mengikuti tartil di dalam bacaan yang wajib Fatihah tadi.
Baik, jadi kalau nak wasal biar wasalkan sekali, maka kena hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Seterusnya lah, kalau kita mampu satu Fatihah tadi dibaca satu nafas pun boleh. Okey, kita nak azan. Kita tak azan. InsyaAllah kita rehat untuk dilakukan azan. Nanti kita sambung lagi. Ta'awud, ta'azuh, ta'awud, 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 ta'azuh, ta'azuh. Tetapkan berhenti pada setiap ayat ketika baca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua puluh sembilan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana da'atina wa salatil qa'imah. آتِ سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Muslimin muslimat rahimakumullah, kalau saya lihat bagian sunat-sunat hayat ini, kalau tengok catatan di sini ada 39 perkara. Banyak 39 perkara. Walau bagaimanapun insyaAllah kita akan teliti satu persatu. Untuk apa? Untuk kita punya sembahyang tadi mengikut SOPP yang telah ditetapkan. Tadi masuk kepada mana tadi? Iaitu berhenti pada setiap ayat ketika membaca surah Al-Fatihah. Sebab dia ada dua kaedah. Satu kaedah dengan berhenti tadi itu dengan wakaf, dan satu kaedah juga orang alim memberi maklum bahawa boleh diharuskan untuk membaca dengan wasal tadi. Dan semuanya dah jelas dan faham. Kemudian kata dia, sakta di antara Al-Fatihah dan Amin. Kita dah habis baca waladdallin, maka kita kena berhentilah dulu, tarik nafas, baru amin gitu. Tetapi imam kadang-kadang dia nak mengelakkan daripada makmum amin terdahulu. Maka imam akan macam seolah-olah menyambung waladhdallin itu kepada amin, sebab takut didahului oleh makmum. Sebenarnya bukan jangan takut.
Jangan takut. Makmum kena faham bahawa tidak akan menyebut amin sebelum imam buka mulut amin. Jadi di situ kadang-kadang memang terdahulu makmum. Makmum itu macam terlambat, jadi imam macam seolah-olahnya dia takut makmum mendahului. Kerana kalau makmum mendahului di antara amin itu dengan imam, maknanya tiada faedah amin itu. Tak ada faedah amin itu. Lagu maknanya sebab amin yang dibaca selepas daripada imam membuka mulut amin, maka disaingi oleh malaikat. Itu sebab itu kita kena sabarlah, kena sabar. Waladhdallin. Imam tarik nafas baru amin. Kalau orang dulu dibaca Rabbi firli wali walidayya wali jamil muslimin baru amin. Orang dulu ya, imam orang bian-bian. Sebab apa? Sebab dia nak aminkan supaya amin itu tidak didahului dan tidak akan menyambung daripada Fatihah tadi itu. Kemudian kata dia bertakmin iaitu mengucap amin selepas membaca Al-Fatihah, dan hendaklah menyaringkan dan memanjangkan suara ketika membaca amin. Amin. Kemudian sunat makmum bersama-sama imam mengucapkan amin setelah imam baca amin itu. Kemudian setakat di antara amin dan membaca surah. Maknanya kita juga selepas daripada amin itu membaca surah. Kejap, ini habiskan ini. Membaca surah. Ini membaca surah ni kita memang kadang-kadang di antara imam itu dia tidak memberi peluang kepada makmum untuk membaca sedikit daripada Fatihah. Mana imam bila amin aja, habis amin imam terus baca surah aja. Maknanya itu adalah satu perkara yang boleh mengganggu bacaan makmum untuk Fatihah tadi. Yang terbaik yang saya diberi maklum oleh orang alim lah, bahawa sesungguhnya kalau nak baca tu yang terbaiknya, tetapi kalau datang fitnah maka tak baik juga. Maknanya imam itu memberi peluang kepada makmum untuk membaca Fatihah itu dengan secukup mungkin gitu. Maknanya imam memberi peluang. Tetapi ulama memberi maklum bahawa imam hanya boleh memberikan peluang kepada makmum membaca Fatihah itu dengan bacaan doa. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmati fi ibadika sholihin Itu bila mana dibaca itu dalam keadaan yang tertib, maka insya-Allah makmum dan habis baca atau lebih daripada separuh. Ini saya dengar kuliah ini pada 40 tahun yang berlalu. Orang alim daripada Kuala Lumpur, dia berkuliah di dalam besar ceramah Maulidur Rasul. Dia kata untuk memberi peluang kepada makmum ini baca Fatihah ini, maka imam disunatkan baca itu. Jadi setakat ini, ini kita sampai kepada mana? Iaitu kepada yang ke-15. Besok akan sambung lagi kepada perkara yang 16 dan seterusnya kepada perkara yang 39. Sampai di situ sama-sama kita insya-Allah tutup dengan majlis dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.